Hai, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Salam kotak suara. Kita bersiaran di episod 29 pada minggu ini. So, anda masih bersama saya Mira dan juga perempuan gila Farah Izlorna. Kau ni sempat kan mengumpat aku tak apa, mengumpat kat belakang kan. Okay, since kau kata depan-depan tak apa, dimaafkan. Okay, jadi terima kasih kepada semua pendengar di luar sana yang masih setia mendengarkan suara saya dan juga suara nenek tua kita ni, iaitu Mira. Okay, jadi minggu ini topik kita sangat best. Kita bersama tetamu jemputan kita. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Sihat Izzat Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat. Okey. Alhamdulillah. Jadi boleh tak Ijat kenalkan diri Ijat sedikit? Boleh ke saya panggil Ijat ni? Amboi, Boleh. Daripada Izzat Daniel terus Ijat. Tak apa. Okay, sila kenalkan diri. Okay, nama saya Muhammad Izzat Daniel bin Abdullah. Umur baru 22 tahun dan tinggal di Maran Pahang. Oh, Pahang. Okey. Oh, faham. Okay. Izzat bekerja ke study ke macam mana? Saya part-time dengan NGO Ribbon Kuning dan masih student lah, full-time student. Awak study kat mana? Ceras, Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetic. Tahun ke berapa dah? Dah nak masuk tahun ketiga. Alhamdulillah. Okey, Izzat nak tanya. Kita tahu awak merupakan bekas pelajar sekolah Henry Geni kan? So, tak silap Mira, awak Henry Geni kat mana ya? Sebab kita ada, Henry Geni ada banyak tak silap Mira. Awak yang dekat Melaka Okay, Henry Geni ada 2 je dalam Malaysia. Oh, ya ke? Okay. Satu dekat Sabah, satu lagi dekat Melaka, Teluk Mas. Yang lain tu bukan Henry Geni, yang lain tu Sekolah Tuna Bakti, Sekolah Wira Bakti. Oh, Wikipedia tu salah lah Farah. Aku baru nak nampak bijak hari ni. Rupanya Izzat dah kenakan aku dah. Kau gedek Wikipedia lah, Mira. Okey Izzat, boleh tak Izzat cerita macam mana Izzat punya perjalanan hidup macam mana, boleh perasaan Izzat mula-mula masuk kat sekolah tu? Okey, perjalanan hidup saya mula saya boleh terjebak. Dia nak cakap terpengaruh kawan memang tak. Atas diri sendiri, kita yang nak mencuba. Dia sendiri nak mencuba. So saya sendiri yang mencari benda tu. Asalnya saya isap rokok lah mula-mula. Isap rokok. Lepas tu lepas rokok saya dah bosan isap rokok. Lepas pada isap rokok tu saya isap gam. Start pada gam tu dah bosan juga isap gam ni. Upgrade ke dadah. Start pada isap dadah tu lah mula terjebak dengan kes-kes jenayah macam samun, merompak. Lepas tu saya ditangkap atas satu kesalahan memecah masuk rumah. Mula section 397 sama bersenjata. Lepas tu pecah section 457 pecah rumah dan pecah section lagi 411 memiliki mencuri. Start tu pengalaman saya masuk ni memang kita terpisah dengan dunia luar. Jadi apa yang kelebihan kat luar ada, dekat dalam tak ada. Macam handphone kan. Kalau sekarang tak ada handphone dah macam nak gila kan. Ini lagi kat dalam, lagi tambah gila. Okey, faham. Betul. Kira macam apa lagi yang kira macam contoh handphone. Kalau macam Izzat nak jumpa kawan-kawan macam mana? Tak jumpa lah. Okey, nak jumpa dengan kawan-kawan memang tak boleh jumpa. Nak melawat dekat sana pun dengan saudara mara je boleh melawat. Saudara mara lepas tu family. Tu je yang boleh melawat kita. So terpisah lah dengan kawan-kawan luar. Okey Farah. Okey, boleh saya tahu umur berapa Ijat masuk Henry Geni tu? Saya masuk umur 17 tahun. Oh, muda lagi. Dah lah macam fasa tu fasa memberontak kan. Jadi Ijat ada rasa macam apa hal aku nak kena masuk sini. Aku dah sikit aku nak umur 18 tahun dah. Apa ni? Ada rasa macam tu? Mula rasa tertekan. Memang tertekan sangat. Duduk dalam lokap waktu tu saya duduk dalam lokap dalam 3 orang masa tu. Saya dengan cashmate saya. Lepas tu cashmate saya tu dapat dibebaskan. Sebab saya mastermind. Kira saya macam in charge diorang lah. So diorang dibebaskan. Saya seorang je yang tinggal. Bila saya tinggal tu macam-macam fikiran nak buat. Nak lari. Tapi nak lari memang tak lepas. Saya ingat tu saya nak bunuh diri waktu tu. Saya bunuh diri. Saya bayar Allah hantar seorang kopra ni tau. Kopra ni saya ingat lagi sampai sekarang. Waktu saya nak bunuh diri tu kopra ni datang
bagi nasihat dekat saya. Dia nampak saya punya tingkah laku tu macam lain macam tau. So dia datang, dia duduk dengan saya lama-lama, dia yang bagi nasihat. Satu yang kata-kata yang saya ingat daripada dulu sampai sekarang, dia cakap dekat saya, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Baiknya Kata-kata tu dia. buat saya, kata-kata tu buat saya lebih semangat untuk berubah. Baiknya dia. Sebab setengah tak tahulah sebab Mira. Tak tahulah, kita kadang-kadang Farah, kita dengar cerita orang cakap biasa kalau dah masuk lokap ni asyik kena marah dengan polis-polis kat itu. Tapi betul. Selalunya baguslah. selalunya orang kaitkan dengan macam warden-warden apa semua dekat sekolah Harry Geni. Lepas tu macam dekat penjara ke apa macam orang yang macam keras hati, macam garang. Tapi diorang pun sebenarnya bila tengok macam kalau diorang nampak ada cerita-cerita nak bunuh diri macam Ijat ni, diorang pun tahu nak berlembut dan tahu memberi nasihat. So kiranya diorang pun ada soft spot diorang jugalah. Betul. Jadi Ijat, apa perspektif masyarakat bila dapat tahu yang Ijat pernah masuk Harry Geni? Okay. Pandangan masyarakat kan. Pandangan ni sebenarnya atas kita tau. Kalau kita lakukan satu perkara yang positif, orang akan pandang yang positif. Tapi kalau kita lakukan perkara-perkara negatif, orang akan nampak yang negatif tu. So penerimaan masyarakat ni terpulang kepada mereka, sama ada mereka nak menerima ataupun tidak. Kau tengok dia punya jawab tu, aku tak rasa pun yang macam dia ni pernah buat kesalahan. Kau tahu tak Farah? Betul. Dia punya orang cakap level confident dia semakin bagus lah. Bagus lah Ijat ni. Lepas tu nampak lah yang dia tu seorang yang positif. Kiranya kata-kata tersirat dia lantak lah apa masyarakat nak fikir, asalkan kau positif, kau fokus dengan hidup kau. So bila kau fokus dengan hidup kau, apa yang masyarakat cakap lah biarlah. Jadi kau tunjukkan dia orang yang kau dah berubah. Macam macam tu. Betul. Okay Ijat, kalau macam nak cakap kat sana, berapa lama Ijat kalau masuk Harry Geni tu? Okay, saya dekat sana saya 3 tahun. Ada yang 6 tahun. Contohnya masuk umur 14 akan keluar umur 21. Saya masa tu kena umur 17, saya keluar umur 20. Saya ikut mahkamah yang tetapkan. Apa benda yang paling best kat dalam tu yang awak takkan lupakan? Benda yang paling best saya dapat jumpa kawan-kawan lah. Dapat kenal mana kawan mana lawan. Macam saya ada seorang sahabat yang saya sampai sekarang saya janji dengan dia, saya cakap dengan dia nanti dia bebas saya cari dia. Saya itu dalam projek di Bank Kuning saya pergi cari dia ke Johor. Saya pergi jumpa dia kat Johor. Itulah kawan yang pengalaman paling seronok berkawan lah. Faham? Okey, orang cakap Ijat kat sana 3 tahun. Lepas tu Ijat tak boleh berhubung dengan kawan-kawan semua, terputus hubungan. Okey, apa perasaan Ijat lepas Ijat keluar daripada Harry Geni tu? Apa benda yang paling Ijat rindu ke nak buat? Okey, perasaan saya mestilah rindu pada anak yang penting. Anak yang pertama lah. Waktu saya melangkah aja saya dah tengok wajah anak saya. Daripada anak saya merangkak lagi, lepas tu sampailah anak saya boleh berlari baru saya boleh tengok. Yang kedua saya tengok kasih saya tu dengan ayah saya. Yang tu yang saya rasa macam seronok sangat saya disambut oleh mereka. Ijat dia berapa adik-beradik? Kita tak tahu pun Ijat dah kahwin. Itulah. Tak expect saya nak ada tanya. adik-beradik. Saya 4 orang adik-beradik. Saya sulung. Yang kedua, yang keempat je belum jumpa lagi. Kenapa Ijat boleh cerita sikit tak? Okay, asal dia macam ni. Keluarga saya yang kandung, keluarga family yang susah. So dalam masa umur saya 5 bulan, saya diserahkan kepada keluarga angkat. Kami semua diserahkan kepada keluarga angkat. Yang lain tak tahu lah waktu umur berapa bulan. Saya yang keluarga angkat saya cerita, saya duduk dengan mereka waktu umur 5 bulan. Lepas tu waktu saya sekolah rendah saja. Mak dengan ayah saya meninggal. Yang adik nombor 4 je saya tak tahu lokasi dia kat mana. Faham. Mungkin pendengar kat luar sana yang mungkin lah kita tak tahu berkawan dengan adik Ijat ke kan. Korang boleh follow Ijat lah. Ikut perkembangan Ijat. Mana tahu kalau kita dapat jumpakan dia dengan adik dia dapat pahala. InsyaAllah.
Betul. Ijat, cuba Ijat kongsikan macam mana Ijat mula betul-betul nak berubah ke arah positif selain daripada yang kita tahu corporal tadi tu lah. So apa yang Ijat buat untuk kekal positif dari dekat dalam Henry Geni tu dah keluar. And Ijat macam nak maintain sebab sekarang Mira tengok Ijat kat TikTok pun famous. Sekarang dekat Instagram semua dah famous dah sebab Ijat selalu menyampaikan satu yang sangat positif. So boleh tak Ijat kongsikan macam mana Ijat betul-betul macam aku tepis apa orang cakap, aku nak hidup berubah. Okey, dalam hidup ni mesti ada matlamat, betul. So kalau kita tetapkan satu matlamat kita mesti nak capai matlamat kita tu. So kalau kita hidup tanpa matlamat ni ibarat menembak tanpa sasaran. Kita tak ada arah tuju. Apa yang kita nak impikan dalam kehidupan ni. So setiap orang mesti ada impian dia. Ada yang dia nak kejar. Untuk capai matlamat tu kita perlu dah ada pada jalan yang kita nak capai tu. So macam saya nak jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Saya buat apa yang saya nak capai tu. Saya nak teruskan perubahan, saya nak banggakan keluarga saya nak banggakan orang yang pernah support saya. Orang yang support saya. Tu saya buat teruskan perubahan. Faham. Ijat sekarang makan orang cakap macam nak berhenti isap rokok pun susah, nak berhenti isap dadah pun susah. So maksudnya macam sekarang alhamdulillah lah Ijat dah keluar. So Ijat macam selain daripada macam kita nak kekal positif, ada tak Ijat macam senam ke ataupun join aktiviti rekreasi ke? Okey, untuk kalau dulu saya nak berubah tu kan, saya jalani proses tu waktu kat dalam lokap. Jadi kat dalam lokap ni tak dapat apa-apa, tak dapat apa-apa. Tu nak keluar ni adalah salah satu cabaran lah untuk saya. Bila kat luar ni adalah salah satu cabaran. Kat dalam tu bukan tempat berubah tau. Kat dalam tu tempat untuk kita belajar berubah. Yang tempat sebenar-benar untuk kita berubah dekat luar ni. Bila dah keluar ni kan, itulah cabaran dia. Kat dalam tu kita belajar untuk berubah. Kat luar ni lah cabaran dia sebenar-benarnya. Kita akan jumpa dengan macam-macam orang. Kita akan duduk dalam kelompok masyarakat. So kita kena pandai pilih dengan positif ataupun negatif. Kalau kita nak buat satu perubahan, kita pilih jalan positif. Faham. Ijat, kalau macam Ijat pernah bayangkan tak kalau Ijat tak pernah tertangkap dan tak pernah masuk sekolah Henry Geni sampailah Ijat berada di tahap Ijat sekarang, Ijat rasa yang Ijat masih lakukan tak benda-benda yang Ijat lakukan dulu? Saya rasa kalau saya tak tertangkap, saya rasa saya masih berada di jalanan. Okay, takkan ubah apa-apa lah macam tu. Faham? Jadi kira ada hikmah lah Ijat tertangkap. Ada hikmah, ya. Apa yang ke sekolah Henry Geni. Ya, setiap dugaan yang Allah bagi ni ada hikmah dia. Lambat atau cepat, tu je. Okey, jadi boleh Ijat ceritakan sedikit apa yang menarik tentang Henry Geni yang patut orang luar tahu. Kira yang macam fun fact lah. Okey, dekat Henry Geni tak ada benda yang menarik. Terus terang cakap lah. Tak payah nak gata-gata lah. Dah cuba masalah nak masuk Hari tu kan ada orang tanya dekat Ijat Farah. Aku tengok TikTok dia, ada orang tanya dia, abang kawan saya ajak masuk sekolah Henry Geni. Aku dah macam dia tak tahu ke sekolah Henry Geni tu. Lepas tu Ijat masuk pekarangan sekolah kot. Ijat cakap kat orang luar sana yang tak tahu Henry Geni ni macam mana kan. Apa dia berhasrat nak masuk. Cuba Ijat sampai ke nasihat sikit. Dekat Henry Geni ni tak ada tempat yang menarik. Tempat menjalani hukuman. So kita kena terima apa je hukuman yang warden nak bagi kan. So dia mendidik tak sampai mendera. Tu je saya nak cakap. Mendidik dia kalau nak pakai mulut je memang, kalau saya, mak bapak saya cakap, saya tak akan dengar. Orang lain terpaksa dia menggunakan kekerasan seperti kaki dengan tangan. Tu je. Faham. Satu lagi, apa yang dekat asrama ada, tak ada dekat Henry Geni. Henry Geni tidur atas lantai. Kalau tilam pun seni-seni je yang ada. Kipas pun tak ada. Tidur dalam terang. Tak tutup lampu. Okey. Tidur dalam terang. Tidur memang tak ada tilam. Tak ada kipas semua. Panas lah. Okey. Memang nak cakap kipas tu dia tepi laut. Ada time dia sejuk, ada time dia panas. Kalau panas, pandai kita cari buku, kipas diri sendiri. Tidur atas lantai, beralaskan blanket. Bantal pun tak ada. Menarik.
So basically dia bukan macam sekolah biasa lah kan, Kan dia Ijat? kalau tengok dalam cerita Juvana tu kan, ada Ha. katil, ada tilam semua tak sama dengan realiti dekat dalam Juvana sebenarnya. Aku Itulah. tertipu. Tak, masalah dari cerita Juana tu aku rasa dah macam seksa. Aku macam nipis ni Tapi tilang dalam kau. cerita Juvana tu dia menggambarkan dekat sekolah Tun Bakti. Dia Juvana juga tapi dia bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Tak sama dengan Jabatan Penjara Malaysia. Jabatan Faham. Kebajikan Masyarakat tu kiranya macam budak-budak Still. terabai yang macam yang macam selalu macam buat kes lah macam tu Aku rasa Dia orang kes tapi tak berat kes lah. yang tak yang ringan-ringan lah. Sebab tu diorang dapat katil kot Mira. Tunas bakti tu. Sebab dia ringan je. Tapi betul sekolah yang Ijat masuk ni, maksudnya negeri yang kat Melaka ni betul-betul ajar kan. Kalau Ijat tak cerita kita tak tahu tu. Serius. Fun fact lah. Dulu sebenarnya saya pernah masuk kawasan Teluk Emas tu sebab kawan saya dia kahwin. Lepas tu ayah dia kira warden Harry Geni ke ataupun warden penjara kat situ. Saya tak sure. Lepas tu kiranya dia buat majlis kahwin yang dekat quarters pekerja dekat situ lah. Lepas tu masa saya ya. Lepas tu kalau sebut nama warden dia mungkin kenal kot tapi tak payahlah sebut kat sini. Lepas tu masa majlis kahwin tu saya perasan lah macam ada beberapa macam pelajar dekat sini dia macam muda lagi. Like macam memang nampak lah umur belasan tahun. Lepas tu dengan kepala botak semua. Lepas tu saya tanya kawan saya. Dia orang ni siapa? Sebab dia orang yang jenis tolong budak-budak catering kan. Dia orang macam jadi macam budak catering kan. Yang macam basuh pinggan mangkuk. Lepas tu kawan saya tu cakap yang kata dia orang ni pelajar-pelajar sekolah Harry Geni. Like macam dia orang volunteer untuk tolong dekat majlis kahwin ni. So sebagai balasan dia orang bolehlah keluar kejap sekolah Harry Geni. Dia orang dapat datang quarters ni kira macam dapat ambil udara segar macam tu lah. Okay, kalau yang keluar macam tu kan, dekat sana dia orang ambil kemahiran logistik. Buat kebersihan luar. Tu pun kalau yang dah di tempoh dia lagi 6 bulan nak bebas, 4 bulan nak bebas, dia boleh lah keluar kat depan macam tu. Kalau tak boleh keluar langsung je. Kalau ada program macam jabatan penjara dengan ada program dengan jabatan penjara lain, bolehlah keluar. Kebanyakan keluar dekat sana Pancaragam. Pancaragam selalu ada event dekat luar. Okey, bila Ijat cakap macam tu Mira tertarik. Boleh tak Ijat bagi tahu dekat dalam tu program apa yang maksudnya dibahagikan kepada berapa program? Macam Ijat tadi ada program yang melibatkan Pancaragam lah, macam-macam ni ada. Tolong kenduri kahwin lah. Dekat sana ada akademik dengan vocational. Macam kemahiran, welding, lepas tu dengan Pancaragam, sukan, tinju dan muatai. Wow. So setiap bidang ni macam kebanyakan keluar Pancaragam. Kalau akademik, dia macam tiap tahun ada co-akademik. Sukan akademik, dia akan bertanding dengan sekolah integriti yang lain. Macam dekat Puncak Alang, Marang. Marang Terengganu. Pancaragam dia akan bertanding dengan sekolah-sekolah biasa. Sekolah-sekolah menengah biasa. Faham. Diorang pun kira cakap dia punya pembelajaran tu lagi spesifik lah Farah, tapi mungkin cara diorang belajar tu tak sama macam kita kat sekolah biasa lah. Tapi aku rasa Ijat mesti dah belajar sesuatu dekat dalam sana yang menjadikan dia sekarang macam ni. Maksudnya ada orang Ijat ini satu statement lah saya tanya. Ijat rasa ada tak bekas-bekas pelajar Henry Geni bila keluar masih tak berubah? Okay. Ada, dia tak semua yang berubah. Perubahan ni atas diri masing-masing. Faham. Tak semua, tak 100% yang berubah. Okay. Farah, aku rasa apa yang Ijat kongsikan ni sangat menarik lah untuk kita tahu sedikit sebanyak tentang sekolah Henry Geni, siapa Ijat, Andy pun ada sampaikan pun cakap kata-kata motivasi sikit. Okay Ijat, kita pun rasanya dah boleh orang cakap banyak lagi nak cerita tapi rasanya dah memang padat. Kita boleh simpulkan kat sini Farah. Kalau kita nak berubah tak semestinya
nak kena tunggu orang cakap baru kita nak berubah. Sometimes kita pun tak boleh nak judge orang walaupun sesuatu yang berlaku kat dia. Contoh macam Ijat masuk sekolah Henry Gani, ada je orang macam Henry Gani, mesti budak ni tak bagus. Mesti macam kita akan pandang macam tu. Tapi sebenarnya kita kena pandang positif kat setiap orang lah, sebab setiap orang lain cerita dia, betul tak? Betul. Okey Ijat, apa kata-kata terakhir Ijat untuk orang yang kat luar sana mungkin nak berubah tapi belum ada rasa nak berubah, ataupun mungkin yang berhasrat nak masuk Henry Gani? Okey, kata-kata Dia saya ingat melawat sekolah. kata-kata saya kepada orang yang tengah mengalami kegagalan, maksud dia tengah dengan perkara-perkara negatif. Seloknya kita bangkit dan belajar dari kesilapan tu, sebab guru yang terbaik dalam kehidupan adalah belajar dari kesilapan. So kepada yang pernah baru-baru nak mencuba, janganlah, sebab kalau kita mencuba benda-benda yang buruk, betul lah, dengarlah cakap mak ayah. Mak ayah selalu pesan pada kita, jangan pernah ambil tu, jangan pernah ambil ni. Dia ada benda yang dia nak sampaikan sebenarnya. Dia memakan diri, dia memang tak akan nampak sehari dua, dia akan nampak waktu kita dah nak meningkat dewasa nanti. Faham, betul. Okey Jad, bagi orang yang nak masuk sekolah Henry Gani tu, yang tak tahu sekolah Henry Gani tu, janganlah masuk sekolah Henry Gani. Henry Gani ni tempat yang bagi saya neraka dunia. Senang bagi saya neraka cerita dunia. Walaupun dia ada bukan hikmah tempat yang best, masuk tempat yang kita menjalani hukuman. Faham lah kalau kita menjalani hukuman macam mana. Kita kena terima je apa yang orang buat. Warden ke, senior ke, kena terima je. Tak boleh melawan Tak boleh melawan. Kalau melawan lagi kita sakit. Aduh. Okey, jadi betul lah seperti apa yang Ijat kata tu, memanglah masuk Henry Gani ni ada 1001 hikmah, tapi kalau boleh tu janganlah masuk kan. Kalau selagi boleh korang cegah apa yang negatif tu dari awal, korang cegahkanlah. Sebelum tu sebelum kita tutup, Ijat boleh tak kongsikan macam mana orang nak ikuti perkembangan Ijat? Instagram ke, TikTok ke, macam mana? Okay, saya ada 3 platform tempat saya share pengalaman saya. Yang pertama YouTube, type je Izzat Daniel. Instagram pun Izzat Daniel, dengan TikTok pun Izzat Daniel. 3 platform saya gunakan untuk share pengalaman, moga dapat jadikan pengajaran. Ya, amin. Okay. Amin. Okay, semua jangan lupa follow Ijat dan follow kami juga di IG Kotak Suara FM. Selain itu, anda juga boleh dengarkan podcast kami di platform Spotify dan juga SoundCloud. Okay, jadi terima kasih semua dan kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Bye. Terima kasih Ijat. Bye semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.